Video kali ini aku nak reaction sedikit pasal video dari channel Tengku Zafrul berkenaan dengan gaji engineer di Westport, iaitu antara RM4,000 sehingga RM8,000 bergantung kepada pengalaman. Manakala mereka yang fresh graduate pula mendapat gaji antara RM3,000 sehingga RM3,500. Terdapat 6,000 peluang pekerjaan di Westport 2 dan kesemuanya hanya untuk warga negara Malaysia sahaja. So, kepada anak muda yang masih lagi tercari-cari pekerjaan, bolehlah apply kerja di Westport 2 ya. Okey, jom let's go. Kita layan video ni. Jabang Pinasio, jangan cemburu ya. Kita mengganggu siaran ini. Salam semua, saya sekarang di Westport. Bersama saya ada dua jurutera, iaitu Nabil dan juga Dashnu, ya. Dan salah satu soalan kita nak tujukan kepada Nabil dahulu. Perkara paling kerap orang selalu kata gaji jurutera ni kecil. Kalau tak keberatan, berapa gaji Nabil dan Dashnu sekarang? Saya boleh anggarkan yang sekitar 4,000 ke 8,000 berdasarkan pengalaman lah. Bergantung kepada pengalaman. Pulang pada pengalaman lah. Pengalaman dah, okey. Dan dah lama kerja di Westport? Saya masih lagi baru lah, lebih kurang dalam setahun setengah macam tu lah. Oh, baru lagi setahun setengah. Dashnu? Yes sir, same as Sama? Nabil. Oh, masuk sama batch? Sama batch. Sama batch. Tapi kalau jurutera tu fresh grad, berapa gaji permulaan biasanya di Westport ni? Untuk permulaan gaji kalau fresh lebih kurang dalam 3,000 ke 3,500 ke atas lah. Tinggi juga, 3,000 hingga 3,500. Dan Nabil, kenapa pilih kerjaya di Westport? Sebenarnya daripada kecil saya suka tentang kejuruteraan, teknologi dan juga macam mana mesin itu berfungsi. So dekat Westport ni saya dapat pengalaman seperti itu dan saya rasa saya banyak belajar berkenaan dengan teknologi baru, mesin-mesin baru dan juga industri-industri yang bakal berkembang akan datang pun akan mengaplikasi benda yang sama juga. Okay, terima kasih. Dan seronok kerja di Westport ni tak? Dan apakah tugas Nabil di Westport ni? Memang sangat seronok lah sebenarnya, sebab kan hari-hari kita jumpa isu yang berbeza dan dekat situ kita banyak belajar lah. Dan juga tugas saya dekat sini adalah saya mengendalikan bahagian RTG, specifically untuk bahagian enjin lah. RTG tu apa? Rubber tire gantry. So dekat sini saya banyak melakukan predictive maintenance ataupun routine maintenance dan sebagainya lah. So ini adalah variable speed dan sana adalah kita panggil hybrid engine. So this sebenarnya advanced technology lah, mana yang ini menggunakan half of fuel consumption bersama dengan bateri. So ini jimat minyak dan juga more powerful. So ini advanced lagi powerful walaupun dia half bateri. So dia punya ni lebih efficient lah berbanding dengan variable. Tapi variable juga dia punya sistem sangat bagus juga, cuma dia menggunakan lebih banyak sedikit minyak lah, fuel. Okay, Danu enjoy tak kerja di sini dan what is your role here, Danu? Hi YB. First of all, terima kasih untuk opportunity. Kerja saya sini menyelenggaran operasi pemulihan jentera RTG. So sebelah kita ada maintenance bay, kita maintain RTG. So jom kita pergi. Jom. Kita panggil RTG ni sebagai rubber tire gantry. Mainly kita mengendalikan kontainer-kontainer dalam pelabuhan dan terminal dengan efficient lah. Saya punya tugas dekat sini, kita buat maintenance and servicing dalam RTG ni. Yang ni depends on the schedule yang ditetapkan. So we call this as preventive maintenance. Kita akan fokus komponen-komponen dalam RTG ini. Jadi RTG ni ada berapa dekat port ni? Port ni? 217. Dulu kena maintain 200 ni lah. 207 ni. Yes YB, yes. Wow. Okey Nabil, saya nak minta tanyalah satu lagi soalan. Apakah nasihat Nabil kepada mereka yang di luar sana, terutama yang masih mencari-cari arah kerjaya? Adakah jurusan TVET dan STEM satu pilihan yang sesuai? Nasihat saya untuk adik-adik muda saya ni, jangan ragu-ragu untuk ambil aliran ini, sebab ini menjanjikan peluang yang lebih baik, yang pertama. Dan yang kedua, gaji yang cukup lumayan. Dan yang ketiga, kita boleh banyak belajar benda. Sebab kebanyakan macam kita tengok tadi, bahagian otomotif, bahagian mechanical, dan untuk future pula kita ada Westport 2, kita akan lebih kepada digitalization. So sebenarnya kita sangat memerlukan orang-orang yang berkemahiran supaya pada masa akan datang, bila kita dah set up everything, kita cukup ada local talent yang boleh drive ekonomi negara kita ni.
Terima kasih Danu. Danu, satu soalan juga untuk Danu, iaitu sebagai jurutera wanita, ya, jurutera wanita tak ramai saya dengar, ya. Dan apakah cabaran yang dihadapi yang berbeza kalau bandingkan dengan jurutera lelaki macam Nabil ni lah? Okay, cabarannya memang kita ada perbezaan cabaran dengan jurutera lelaki. First, persepsi masyarakat. Banyak orang menganggap bidang kejuruteraan mainly untuk lelaki. So sebagai jurutera wanita, kita mestilah membuktikan keupayaan sendiri, diri sendiri. And then second thing adalah cabaran fizikal. Sometimes semua orang menganggap kerja ni ada memerlukan kekuatan fizikal, but dalam teknologi moden ini, so kita ada troubleshooting yang tidak memerlukan kekuatan Tapi fizikal. Danu memang lagi kuat dari Nabil kan? As a woman, yes. So yes, so my advice is ambil inisiatif, berani menghadap cabaran, step forward, and all the best for the future engineer ladies. Terima kasih. Okay, thank you. Sekarang ada banyak peluang pekerjaan daripada TVET dan STEM dekat Westport. Tapi lepas ni, apabila Westport 2 buka dan otomasi akan ditambahkan dan lagi banyak peluang pekerjaan STEM dengan TVET. We are already working now with many TVET colleges to bring in more and more engineers, as we need a lot more engineers and technicians going forward. So please come over, look for us. We are looking for people. So please come and join us as well. Thank you. Untuk adik-adik di luar sana, lepas tengok video ni, saya harap adik-adik semakin bersemangat nak sertai bidang TVET dan STEM ini, dan bukan untuk lelaki saja, ya. Seperti kita dengar apa Danu cakap, untuk wanita, untuk perempuan juga. Kerja menarik, gaji pun lumayan. Dan itu saja daripada saya. Jumpa lagi, ya, dan terima kasih.